Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. Seperti biasa, masih lagi tajuk kita dalam perjalanan, itu kerana tajuk ni macam kita terangkan itu perlukan pada perincian terhadap kata-kata para imam empat mazhab, kerana tajuk kita adalah mengenali akidah imam empat mazhab. Bismillah. Dan oleh kerana imam-imam tadi mereka adalah tabi'in, kecuali Imam Abu Hanifah yang dianggap tabi'in sebab berjumpa dengan sahabat yang kecil, maka hampirnya mereka dengan Nabi SAW tadi menyebabkan mereka sebenarnya tak terlibat dengan banyak sangkaan-sangkaan dalam masyarakat, terutama kepercayaan-kepercayaan yang mungkin disangka oleh masyarakat ia adalah kepercayaan mereka tapi bukan kepercayaan mereka. Dan sebab itulah kita perlu melihat dan juga mengkaji balik kata-kata mereka ni, pertama daripada kitab-kitab karangan mereka, kedua daripada nukilan anak-anak murid mereka sendiri berkenaan apa yang mereka katakan tentang akidah. Sebab balik pada asal kadang-kadang kerana mereka ni banyak dinukilkan daripada masalah fiqh. Empat mazhab tadi, imam empat mazhab itu Malik, Abu Hanifah, Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Mereka ni banyak diketahui atau dikenali melalui tajuk fiqh, walaupun sebenarnya mereka adalah ulama yang terlibat dalam bidang akidah. Baik, hari itu terakhir kita bincangkan, alhamdulillah kita habis ambil berkenaan dengan pengenalan ringkas Imam Malik rahimahullah dan beberapa perkara yang berkaitan dengan apa yang Imam Malik rahimahullah sebutkan. Antaranya yang disebutkan adalah dia kata, ditanya Imam Malik berkenaan tauhid dan kalam, maka dia kata mustahil untuk disangka bahawa Nabi SAW ajarkan umat baginda istinja tapi tak ajarkan mereka tauhid. Ini benda yang sangat tak logik lah. Bahkan terutama kadang-kadang orang kita pun datang masjid, datang surau, belajar fiqah, belajar hadis, belajar tafsir, belajar berkenaan dengan taharah, tapi bila nak sucikan hati masuk hutan, nak bersihkan jiwa ikut ajaran masuk hutan, tinggalkan masyarakat, tak datang masjid. Pelik. Seolah-olah macam Nabi tak ajar kepada kita cara bersih jiwa, terpaksa kita ambil daripada ajaran yang bukan ajaran Nabi SAW. Ini Imam Malik kata yang pertama itu. Okay? Itu dia kata itu asas. Dan yang kedua kita ambil itu adalah daripada Walid bin Muslim, dia kata aku tanya Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Laits bin Sa'ad mengenai khabar-khabar tentang sifat Allah Ta'ala. Lalu mereka berkata, jalankanlah ia, lalukanlah ia sebagaimana ia datang. Jangan ubahkan, jangan alihkan. Okay? Dan kemudian yang terakhir kita ambil itu adalah berkenaan dengan tajuk, ditanya Ibn Al-Bar dinukilkan, ditanya Malik bin Anas, adakah dilihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat? Lalu dia berkata, ya. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Allah Ta'ala nyatakan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari berkenaan bergembira, kepada Tuhannya ia memandang. Okay. Jadi waqala liqaumin akharin, dan dikatakan pada kaum yang lain dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-15. Allah kata kalla, ini tentang orang-orang yang bukan beriman.
kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka tidak sekali-kali mereka pada hari berkenaan daripada Tuhan mereka akan dihijab. So ada orang yang akan memandang kepada Allah dan ada orang yang akan dihijab. Okey. Tajuk ni sebenarnya berkait dengan masalah bila orang terlibat dengan ilmu kalam dan dia cuba memikirkan tentang sifat dan zat Allah Ta'ala dengan akal. Dan sebenarnya kebanyakan orang-orang yang menggunakan akal ni, dia akan cuba kononnya untuk letakkan satu guideline. Guideline dia adalah bercanggahan Allah Ta'ala dengan semua yang baru. Kita sebut yang diberikan dalam Quran, laisa kamitslihi syai', tak menyerupai Allah Ta'ala apa-apa. Maksudnya kalau kita kata Allah Ta'ala melihat, mendengar, pendengaran-penglihatan Allah Ta'ala tak macam pendengaran-penglihatan makhluk. Kita tak buang daripada Allah Ta'ala sifat mendengar dan melihat hanya kerana ada keserupaan pada nama. Kesebutan kita melihat, mendengar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan, dan inna khalaqna min insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. So, kami ciptakan manusia daripada titisan air, daripada nutfatin amsyaj, dari air mani campuran, benih campuran lelaki dan wanita. Nabtalih, kami nak uji dia, faja'alnahu sami'an basira, lalu kami menjadikan dia mendengar, melihat. Sedangkan ayat Syura ayat 11 Allah Ta'ala nyatakan laisa kamitslihi syai', tak menyerupai Allah Ta'ala sesuatu pun, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. So basic dekat situ, apa nama yang ada, sifat yang Allah Ta'ala terangkan dirinya, yang Allah Ta'ala kata kita pun ada, bukan maksudnya kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dalam konsep bila kita dengar istilah bercanggahan Allah dengan segala yang baharu ni, kadang-kadang dia melampaui batasan sampai dia kata buang. Allah tak melihat, tak boleh melihat. Kalau melihat dia makhluk. Allah tak boleh mendengar, kalau mendengar dia makhluk. Semua ni adalah istilah-istilah yang berkait dengan inilah tajuk timbul Imam Malik rahimahullah ditanya mengenai melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Kerana ahli kalam, dengan Jahmiyah terutamanya dan Mu'tazilah mengikuti mereka, dia kata Allah Ta'ala tak boleh lihat. Sebab bila Allah Ta'ala boleh dilihat, maka dia bertempat. Sebab apa kita nak lihat, mesti ada kedudukan. Dan bila dilihat dengan mata, mesti ada tempat. Bila tempat dia dilingkungi oleh masa dan tempat. Kita tengok sekarang, tak tengok tadi. Tengok sekarang, tadi tak tengok, sekarang tengok. So ada masa, ada tempat. Jadi bila ada masa, ada tempat, dia makhluk. Maka diorang pun kata Allah tak dilihat, tidak akan dilihat. Lihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Ini istilah ni sebenarnya datang daripada ahli kalam. Para sahabat Nabi SAW tak pernah ada masalah tentang tajuk melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Bahkan para sahabat tanya Rasulullah depan-depan. Dalam hadis Bukhari dengan Muslim, mereka kata hal nara rabbana yaumal qiyamati, adakah kami akan lihat Tuhan kami hari kiamat nanti? So, Nabi tak ajar lihat Allah Ta'ala di dunia. Bahkan Musa minta lihat Allah Ta'ala di dunia, Allah Ta'ala tak bagi. Yang berikutnya ada tajuk yang panjang sikit, Imam Malik jawab tentang perkara tersebut. Jadi memang Nabi pula kata, bila para sahabat tanya, Nabi kata hal tudarruna, adakah kalian akan berhimpit-himpit, bersesak-sesak untuk melihat matahari tengah hari yang tiada di antaranya kamu dengan ni sebarang awan. Matahari tengah hari, tak ada kita dengannya awan. Kita berhimpit, bersesak, ragu-ragu tak tentang itu matahari untuk kita lihat? Para sahabat kata tidak. Nabi kata adakah kamu berhimpit-himpit, bersesak, ragu-ragu terhadap bulan malam 14, malam purnama, malam mengambang, yang tiada antara kamu dengannya sebarang awan? Para sahabat kata tidak. Nabi kata macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu nanti. Nabi yang ajar. Tapi boleh kerana ilmu kalam, jadi dia kata tak boleh. Pasal kalau ada kata ada penglihatan berlaku daripada kita, Allah lihat kita, tajuk lain. Kita lihat Allah, itu masalah. Sebab bagi mereka benda ni macam menjadikan Allah Ta'ala bertempat. Bila bertempat dia makhluk. Bila makhluk, mustahil, itu kan Tuhan. Ini sebab kadang-kadang istilah yang kita pakai dalam mengenal Allah Ta'ala ni, kalau tak betul dia akan jadi masalah.
So bila kita kata tidak menyanggahi mukhalafatuhu lil hawadith, bercanggahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru, maksud itu boleh maksud dengan pemikiran Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Buang semua. So tak boleh ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Bahkan diorang tak setuju Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala marah. Sebab kita ada sayang, kita ada marah. Habis, buang. Tak boleh. Ini kena jaga-jaga. Pasal kadang-kadang kita tak perasan. Sebab sangkaan kita ini yang bawa kepada kepercayaan-kepercayaan yang salah. Baik. Nombor 4 dia kata, ini yang sambungan kita hari ini. An Ibn Nafi', daripada Ibn Nafi' wa Ashhab, dan salah seorang mereka berdua berkata, dan menambah kata-kata, dia kata, ya Aba Abdillah. Dia pasal dia orang datang jumpa Imam Malik, dan mereka kata, wahai Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, dikunyah Imam Malik rahimahullah, wujuhi yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah, wajah-wajah pada hari berkenaan bergembira kepada Tuhannya ia memandang. Surah Al-Qiyamah 22-23. Yanzuruna ila Allah, mereka akan pandang kepada Allah. Ini zaman di mana tabi'in. Mana ulang balik, zaman para sahabat tak pernah ada soalan, tabi'in tak ada, tabi'in start. Terutama bila ilmu kalam mula start masuk. Orang pandang dan cuba menilai setiap ayat atau sifat Allah Ta'ala tu dalam Quran Karim dengan logik. Bahkan sebenarnya orang yang cuba memperbahaskan tadi, dia dah turun ke Allah Ta'ala pada level makhluk. Turun ke Allah Ta'ala pada level makhluk. Lepas tu dia start bahas. Sedangkan Allah Ta'ala tak serupa dengannya sesuatu pun. Untuk dibandingkan, tak ada bandingan. Macam kita pernah sebutkan hari itu, Allah Ta'ala dikenali dengan satu cara je. Kita mengenal sesuatu dengan tiga cara. Cara pertama, kita tengok sendiri, nampak sendiri benda tersebut, kita kenal. Macam orang kan, kita tengok orang tu kenal, tengok dia sendiri depan-depan, kita kenal, tengok. Ataupun kita ada bandingan orang tersebut dengan seseorang. Orang tu ala rupa macam ni. Rupa siapa? Ala rupa orang sekian. Bila kita ada contoh, kita boleh banding, boleh kenal juga. Ataupun ketiga, kita kenal melalui pemberitahuan orang yang kenal dia. Kita tak jumpa seorang tu, tak pernah jumpa, kita boleh kenal dia dengan tengok sendiri. Atau kita ada orang yang serupa dengan dia, iras. Atau kita dapat pemberitahuan daripada orang yang pernah tengok. Pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perkara ni, dua pertama tak boleh. So pertama, Allah Ta'ala memang kita imani dengan ghaib. Dalam Al-Quran Karim kita belajar dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala nyatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguh orang-orang yang takutkan Tuhan mereka dengan ghaib, bukan dengan nampak, dengan ghaib. Untuk mereka ada keampunan dan ganjaran yang besar. Dan surah Yasin pun disebut benda yang sama. Allah Ta'ala nyatakan, innama tundiru man ittaba'an dzikra. Engkau, hai Muhammad, hanyalah memperingatkan orang-orang yang mengikuti akan peringatan. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan takutkan Tuhan yang penyayang dengan ghaib, bukan dengan nampak. Sebab kita tu, para sahabat tanya Nabi, dia kata, hal nara rabbana yaumul qiyamah, sebab di sini takkan boleh. Bahkan ketika Nabi terangkan tentang Dajjal, Nabi kata bila Dajjal nanti akan mengaku dia Tuhan, Nabi kata, Tuhan kamu tak buta sebelah mata, dan kamu tahu kamu takkan lihat Tuhan kamu kecuali lepas mati. Sahih Muslim, kamu takkan lihat Tuhan kamu kecuali lepas mati. Ini yang Nabi sebutkan. Lepas tu para sahabat kata, adakah kami akan lihat Tuhan kami hari kiamat nanti? Sebab Allah takkan lihat di dunia. Secondly, kedua tadi, ada contoh. Allah tak ada contoh. Kita manusia ni, kita ada contoh. Kita orang tu macam mana? Alah, macam rupa Pak Lang tapi kurus. Kita ada muka Pak Lang, lepas tu kita kuruskan. Tapi gelap sikit, gelap, kerinting, kita akan tukar. Selagi contoh tu ada, kita akan ada bayang. Dan Allah Ta'ala tak ada contoh untuk dibayangkan. Yang tinggal satu je, pemberitahuan tentang Allah Ta'ala daripada yang mengenalinya. Siapa? Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari itu. Sebab tu bila mereka ni, Allah Taala dah berisytiharkan dalam Quran, kata akan tengok, akan jumpa, akan pandang. Bahkan nikmat terbesar diberikan kepada manusia di syurga nanti, mengatasi nikmat makan, minum, kahwin, adalah melihat kepada wajah Allah. Geng-geng ni pula dia kata tak boleh. Kalau Allah tak ada wajah, dia ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Dia akan dikelilingi oleh masa dan tempat dia dia buang balik. Semua yang Allah Ta'ala firmankan tentang dirinya dia nafikan atas alasan tidak masuk akal. Atas alasan tidak masuk akal. Ini yang kita kena fahamkan betul-betul. Dalam konteks kita orang beriman yang kita kata ahli sunnah, kita percaya dengan apa Nabi katakan tanpa kita persoalkan. Nabi ceritakan tanah syurga nanti kasturi. Tuan tahu kasturi sebenarnya apa? Bukan 5 kasturi tu. Kasturi ni, kalau tuan-tuan mungkin ada sebenarnya orang pernah tengok, kan kijang kasturi tu, dia bila dekat tepi pundi kencing dia tu, tempat keluar kencing dia, ada satu kantung kecil yang jantan terutamanya. Dalam kantung kecil tu, kalau kita dapat benda tu, dia macam bulat, macam bulu kat luar. Bulu bulat tu. Kalau kita belah, dalam dia macam ada pasir, ada tanah. Yang kat situ ada bau. Jadi bila kencing kijang kasturi yang jantan ni, dia tinggal kat Himalaya, Malaysia tak ada. So dia ketika kencing akan tercampur sikit bahan tersebut dengan kencing dia, wangi. Sebab tu orang tahu tentang benda ni, pasal dia kencing wangi. Dia ada binatang yang kencing dia wangi. Contoh macam landak. Kencing lah, najis lah, tapi masalahnya bau kencing ni tahu bau apa? Bau pandan. Bau pandan, macam musang, dia kata musang pandan kan. Memang kencing dia bau pandan. Serius, tak bohongnya. Tapi awak janganlah pula sibuk sapu kat muka awak lah benda tu. So dia orang akan kejar binatang tu, jangan sembelih, ambil dia punya pundi. Ada pundi kecil dekat dengan tu. So Nabi kata nanti syurga nanti, tanah tu adalah kasturi yang paling wangi. Kita cepat dah faham kasturi, faham. Syurga nanti tanah dia semua tu. Kita nampak lah bayangan tadi, kita ada contoh. Tapi realiti dia tunggu masuk syurga baru tahu. Tapi tak boleh nafikan. Tak boleh kata macam tak masuk Nabi lain ni. Macam dalam Quran kata sungai syurga nanti ada sungai dari susu, sungai daripada madu, sungai daripada arak, sungai daripada air yang tidak berubah bau. So kita nak kata apa? Kalau ikut kita punya lembu kena ujung tu, ujung bulu tu. Kalau lembu punya susu, berapa ekor kena ada kat ujung? Ini logik akal. Kita pula balik pada asas ahli sunnah, faham kalimah tak tahu cara. Faham kalimah, tahu susu, tahu? Madu tahu, madu. Arak tahu. Sungai madu, faham? Macam mana? Tunggu, masuk. Dia tak ada pula ujung tu ada diperah pakai lembu tu punya susu banyak-banyak untuk jalan jadi sungai. Jangan bayangkan. Tapi dalam akal, selogik akal, kita akan mula bayang. Ini problem sebenar masalah. Bila manusia ni terlibat dengan ilmu kalam, ini jadi dia. Sebab ilmu kalam ni sebenarnya berasal daripada ajaran Aristotle. Aristotle ajar bagi mantik. Dia bagi makulatul ash. Dia letakkan 10 disiplin untuk faham benda-benda yang wujud, faham kata-kata orang. Ada 10 benda kita kena fahamkan. Dalam pemahaman inilah masalah bila dia ambil Al-Quran letak kat sini, dibuang semua. Jadi terbuang sebab tak logik. Tak logik dengan akal. Sebab tu Allah Ta'ala tak boleh bertempat, tak boleh ni. Semua ayat tadi bukan datang daripada Nabi SAW. Bukan Nabi sabdakan, tapi datang daripada ilmu kalam. So sebab tu kita fahamkan betul. Macam ni perbualan Imam Malik ni, ini kena dengar. Dia kata, bila diorang kata kepada dia, adakah mereka memandang kepada Allah? Qala, berkata Imam Malik, na'am, ya, bi'ayunihim hatain, dengan 2 mata mereka ini. 2 mata ni, sebab Nabi pun sebut, ayanan, kamu akan lihat Tuhan kamu macam kamu lihat bulan, macam kamu lihat matahari tanpa ada awan, dengan mata, Nabi kata.
ayanan. Tapi ini masalah pada orang tersebut dah pakai logik, kan tak bertempat. Ayat tu Allah tak bertempat tu pakai sampai kiamat sebenarnya. Ini kata-kata yang datang daripada Mu'tazilah, datang daripada golongan Jahmiyah, yang sampai sekarang dalam masyarakat kita orang masih cakap. Dia tak tahu pun itu Mu'tazilah punya ajaran, bukan ahli sunnah. Itu adalah ajaran Mu'tazilah. Pasal dia pakai logik lebih daripada pakai dalil. Dia tak nak percaya dengan dalil selagi dalil tak serupa dengan logik. Ini masalah yang berlaku. Jadi Imam Malik kata, lihat dengan mata ni, dia kata. Maka berkatalah Ibnu Nafi' atau Ashhab, dia kata apa? Faqultu lahu, aku bercakap pada Imam Malik, fa inna qauman yaquluna la yanzurun ila Allah. Mereka tak pandang pada Allah ikut ayat ni. Dia kata innan nazirata nazirah tu adalah ya bermakna muntaziratus thawab. Dengan maksud pengertian dia adalah menanti pahala. Wajah-wajah pada berkenaan bergembira kepada Tuhan mereka, mereka menanti pahala. Dia terjemah macam tu. Imam Malik kata apa? Kadhibu bal yanzuru ila Allah. Mereka telah berbohong, bahkan akan dipandang kepada Allah, dilihat oleh Allah Taala. Lepas tu dijawab, Imam Malik kata, ama sami'ta qaula Musa alaihi salam, engkau tak nampak ke kata-kata Musa alaihi salam, Rabbi arini anzur ilaik, Tuhanku tunjukkanlah aku nak lihat kepada engkau. Dan surah Al-A'raf 143. Al-A'raf 143. Okay. Ini Imam Malik nak jelas kalimah nazara. Maksud nazara tadi adalah memandang, bukan menanti. Bukan menanti, tapi memandang. So, dalam ayat surah Al-A'raf 143, Musa AS minta nak pandang kepada Allah Ta'ala. Jadi afatara Musa sa'ala rabbahu muhalan. Jadi adakah kau lihat Musa meminta pada Tuhannya satu benda yang mustahil. Lalu Allah Ta'ala pun faqala lan tarani. Okey, engkau takkan lihat aku. Ada surah Al-A'raf 143 tu juga, ai fid dunya, itu di dunia. Dia ada kes dalam belajar nahu dulu. Saya perasan benda ni dimasukkan, idea ilmu kalam ni dimasukkan dalam orang belajar ilmu nahu. Walaupun sebenarnya dalam syarah Alfiyah bin Malik, syarah Alfiyah Malik kan, datang bahawa siapa-siapa Alfiyah bin Malik sebut lan tu bukan untuk selama-lamanya. Lan kan kita ada kata nafi dalam bahasa Arab, nafi kan satu, kita boleh guna la, ma, lan, lam. Semua ni kalimah yang kita boleh gunakan. Ada boleh kena pada isim dan fi'il, macam la, boleh pada isim mana bukan Muhammad yang datang tadi. La, kita kata la kan, ataupun ma, tidak, lam, tidak, kita boleh gunakan. Lan datang istilah dia, bila kita belajar dulu, diorang kata lan ni nafi abad, nafi untuk selama-lamanya. Nafi untuk selama-lamanya. Bila kata nafi untuk selama-lamanya, jawapan Allah Ta'ala dalam ayat surah Al-A'raf 143 tu, Allah kata innaka lan tarani, dipakai oleh golongan Mu'tazilah untuk kata lan ni sampai bila-bila tak pernah boleh lihat Allah Ta'ala, dia kata. Tapi problem dia dalam Quran Karim juga, lan ni maka maksud macam tu. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah ceritakan berkenaan dengan tajuk orang-orang Yahudi, ahli kitab. Allah ceritakan bila apa? Ayat Baqarah 95, 98, 94, 95, 94, 95. Allah nyatakan, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Katakan hai Muhammad, kalau ada untuk kalian, orang Yahudi kan dakwa diri mereka ni anak Tuhan, orang Tuhan sayang macam anak, dan juga orang kesayangan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi kata pada mereka, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah. Katakan hai Muhammad, kalau kamu semua ada negeri akhirat khusus yang tak ada untuk orang lain di sisi Allah Ta'ala, khalisatan min dunin nas, korang je dapat, orang yang tak dapat. Fatamannawul mauta, impikanlah kematian. Impikanlah kematian. So kalau kita ni ada janji ke masuk syurga,
Kita tak bimbang pasal antara kita dengan syurga tu satu pintu je. Mati tu masuk. So kenapa tak jadi impikanlah kematian. Allah Ta'ala cakap fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, kau kan benar, impikan kematian. Ayat 95 Allah kata walai yatamannau lan. Tadi kalimah yang sama dalam surah Al-A'raf, lan. Yang orang kata nafi abad, nafi selama-lamanya. Allah kata walai yatamannau abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka tak akan impikan kematian selama-lamanya dengan sebab apa dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Ya, wallahu alimun bil zalimin. Allah Taala Maha mengetahui terhadap orang yang zalim. So kalimah lan ni lan yang dalam ayat yang orang-orang Mu'tazilah pakai untuk tolak lihat Allah Taala. Ayat 143 Al-A'raf. Diorang kata lan ni selama-lamanya. Allah jawab pada Musa, kau takkan sekali-kali lihat aku. So nampak ayat akhirat pun tak boleh lihat Allah Taala. So Imam Malik jelaskan, dia kata dekat dunia je. Sebab memang lan tadi kat dunia je, macam dekat surah Al-Baqarah 95 tu, orang-orang yang kafir ni dia tak impikan kematian di sini. Tapi bila akhirat Allah bangkitkan, dia nak mati. Contoh akhir surah An-Naba, akhir surah An-Naba, surah Amma Yatasaalun, kan hujung dia Allah kata inna anzarnakum azaban qariba, kami ingatkan kamu berkenaan azab yang dekat, dan azaban qariban. Yang ayat tu hujung tu dia kata yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, alangkah baik kalau aku jadi tanah. Orang yang kafir akhirat nanti dia minta mati, nampak azab besar, dia kata alamak kan, kalau mati kan mudah. Macam dalam ayat yang lain yang Allah sebutkan ya laitaha kanatil qadiyah. Contoh lain dalam ayat surah Al-Haqqah ayat yang ke-27. Bila nampak kiamat, orang kafir anggap alamak, alangkah baik kalau mati tu habis. Tak ada dah. Dia impi kematian tak? Tapi dalam ayat tadi 95 kata dia katakan impikan kematian. Yang ni dekat dunia. Akhirat nanti orang impi kematian. Orang yang kafir akan minta nak mati. Bila tengok nanti semua benda yang mana dia jadi tanah, kata ya laitani kuntu turaba, adakah baiknya aku jadi tanah, mati. Tapi masalahnya akhirat tidak ada lagi kematian. So impian yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 95 tadi, yang Allah kata takkan sekali-kali walai yatamannau abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka takkan mengimpi kematian selama-lamanya dengan sebab apa mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka. Mereka takkan impi kematian. Tapi gunakan lan macam tu kat lan yang dekat dalam surah Al-A'raf 143 yang mana 143 yang mana Allah Ta'ala jawab pada Musa lan tarani, yakni dekat sini. Imam Malik kata dekat sini, dekat dunia. Li'annaha darul fana, darul fana, kerana dunia ni negeri kebinasaan, negeri yang akan fana. Wala yanzuru ma wala yunzaru ma yabqa bima yafna, dan takkan boleh dilihat apa yang kekal dengan apa yang akan binasa. So mata kita ni mata yang akan binasa. Tapi bila kita dibangkitkan akhirat nanti, itu ada mata yang kekal. Fa idza saru ila daril baqa, bila semua manusia telah berada pada alam akhirat, alam kekal abadi, nazaru bima yabqa ila ma yabqa, dia akan pandang kepada yang maha kekal, apa yang kekal dengan apa yang kekal. Macam tak boleh kita lihat dengan apa yang kita ada sekarang, tak boleh lihat. Tapi dengan apa lepas kita mati, kita boleh lihat. Nanti Imam Malik tekankan, ya. Betul Imam Malik kata apa? Dan surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, tidak sekali-kali mereka daripada Tuhan mereka nanti, orang kafir ni akan dihijab. Okey. Ini dalam kitab Tartib Madarik oleh Qadi Iyad jilid 2 42 muka 42. So kat sini sebenarnya nak menolak fahaman yang datang kata macam ni lihat Allah Taala. Mati dululah baru kita tahu. Kita faham kalimah tak tahu cara.
Nanti Nabi akan sujud bawah arash. Nabi terangkan macam mana dia bagi syafaat kepada seluruh umat. Memang arash itu ada, fizikal. Maka Quran kata arash itu dipikul oleh 8 malaikat. Kita nak kata benda. Maka Nabi kata aku diizinkan untuk ceritakan malaikat pikul arash tu antara cuping telinga dia ke bahu dia 70 tahun perjalanan. Besar tak besarnya malaikat pikul arash. Jadi bila kita kata benda tu fizikal, bukannya benda tu yang kiasan. Ini kan kiasan Ustaz, maksud dia mungkin maksud dia bukan. Ini bukan cara akidah ahli sunnah. Lepas tu Imam Malik sebutnya tu. Baik. Kelima, daripada Ja'far bin Abdullah. Daripada Ja'far bin Abdullah, beliau berkata, kami dahulu di sisi Imam Malik bin Anas. Kami sedang duduk dengan Malik bin Anas. Lalu datang seorang lelaki. Seorang lelaki datang kepada Imam Malik. Lalu dia berkata, wahai Abu Abdullah, dia kata, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Tuhan Maha Penyayang di atas arasy bersemayam. Surah Taha ayat ke-5. Kaifa istawa? Dia tanya Malik, macam mana Allah Taala istawa? Bersemayam. Macam mana? Sebab kita kalimah arasy kita faham. Arasy singgah sana. Istawa pun kita faham sebenarnya kalimah tadi. Tapi bila kita nak aplikasi pada Allah Taala, bila kita cuba membagaimanakan, ini soalan dia. Bagaimana dia kata? Kaifa istawa? Fama wajada, maka Imam Malik dia tak terasa marah. Dia kata seperti mana didapati pada persoalan tersebut. Lalu Imam Malik pandang ke tanah. Dia sebelum jawab, dia duduk tunduk ke tanah pasal nak tahan marah. Kemudian dia pun ada, tangan dia ada kayu, dia cucuk-cucuk kayu di tanah. Kemudian dalam menitik peluh nak jawab ni, peluh dia menitik. Kemudian dia kata, kemudian dia angkat kepala dia. Dia kata apa? Aku rasa, dia kata dan dia campak tongkat kayu tersebut dan dia kata al-kaifu minhu ghairu ma'qul. Tentang bagaimana terhadap Allah Taala tu tak dapat dimasukkan akal. So kita ulang balik kan, kita kata 3 nak kenal satu benda, 3 tengok sendiri, ada contoh, diberitahu oleh yang mengetahui. Okey, sekarang kita ada nombor 2 tu. Apa? Tak ada contoh. Allah tak ada contoh. Jadi macam ni bila dia kata bagaimana ni, kita kena ada contoh. Saya Malik kata cara daripada Allah Taala ni tak dapat masuk akal. Kita faham kalimah tapi tak masuk akal. Al-istiwa minhu ghairu majhul, tapi sifat bersemayamnya daripada Allah Taala tak diketahui. Engkau faham kalimah ni, aku faham kalimah ni, macam kalimah mendengar. Kau tak faham kalimah mendengar maksud dia apa? Dengar bunyi. Tapi orang belah utara ada lapar ayak lapar nasi. Kalau kami belah KL tu, kalau makanan lapar, kalau air dahaga. Tapi yang kat sini biasa pakai lapar ayak itu lain sikit lah penggunaan. Tapi bab lain, contoh macam sifat tadi, bila kita sebut dengar mesti apa? Suara atau bunyi. Bila kita kata lihat mesti nampak. Kita tak boleh kata macam saya lihat bunyi. Ya, awak tak nampak ke bunyi tadi? Kalimah tu kita faham. Bila kita kata Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar tapi mendengar Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaan yang ada pada Allah. Kita mendengar dengan segala kekurangan yang kita ada. Bukannya maksud kita kena tukar. Dengar tadi maksud lain. Dengar maksud tahu. Allah dengar atau Allah tahu. Allah bagi tahu kita, dia tahu. Dia melihat, dia mendengar, dia alim, dia sami', dia basir. Bila dia asingkan kalimah tadi, jangan kita cantumkan jadi satu. Semua tahu je. Sebab tahu ni tak ada cara. Tahu ni, tahu ke tahu? Macam mana tahu? Tahulah. Itu kena jaga-jaga sikit. Benda ni masalah bahaya dia. Ia bukan akidah yang diajarkan oleh Nabi. Dia sebut nak tanya bagaimana Allah Ta'ala. Bukan kerja kita. Lepas tu para sahabat tanya, lihat tak? Ya. Nabi kata lihat. Macam mana? Tunggu nantilah. Para sahabat tak sambung soalan. Macam mana nampak? Nabi dah terang ke dah? Macam mana nampak bulan, nampak matahari, macam tu lah. Tengok dengan apa? Kata dia. Dia tak tanya dah. Tengok dengan apa? Dengan hati ke dengan mata?
Nabi kata dah dengan mata. Boleh ke? Siap. Kalau kita panjang soalan. Boleh ke? Ini benda-benda kena jaga. Okay, jadi Imam Malik kata istiwa daripada Allah Ta'ala ni bukan tak diketahui. Ghairu majhul. Engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu. Wal imanu bihi wajib. Iman dengan apa yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Soalan mengenai adalah bid'ah. Mempersoalkan adalah bid'ah. Soalan orang mempersoalkan. Wa adhunnuka sahibu bid'atin. Kan? Aku rasa engkau ni adalah ahli pelaku bid'ah. Imam Malik kata. Wa umira bihi fa ukhrija. Imam Malik kata halau keluar. Benda macam ni kadang kita kata lah, akhlak. Mungkin ada orang kita kata akhlak Imam Malik, ada dia halau orang tu, kesian. Dengar sini, dia ada benda yang merosakkan masyarakat, ada tak merosakkan. Orang ini idea dia akan merosakkan masyarakat, yang berakhir dengan macam zaman kita sekarang ni lah. Benda yang mungkar tak mungkar, dah mungkar dah. Dedah aurat mungkar dah. Gilik punggung kat depan orang ramai mungkar dah. Tiba-tiba ada orang kata, tapi ustaz, dia tahu niat dia. Entah-entah mana tahu. Perasan tak zaman sekarang ni yang mungkar pun dia tak mungkar. Punca sebab tadi dia pergi cara bagaimana kan, dia pergi dalamkan lagi soalan. Benda macam Nabi katalah, halal itu jelas, haram itu jelas. Halal haram itu jelas. Tak perlukan kepada penjelasan tambahan, tak perlu kepada panjang cerita. Tapi bila manusia ni dia start tanya soalan tambahan. Macam kata benda ni, contoh, bena atas kubur haram. Nabi kata dah. Nabi larang bena atas kubur. Nabi larang cat kubur tu dengan kapur. Benda ni kalau di tanah Arab, yang tengok dia cakap belah Yaman, Hadramaut, terutamanya bila ada kubur wali-wali ni, dia letak kubah, sapu putih, cat putih dengan kapur. Daripada jauh bila matahari bersinar, kita nampak dia jauh terang. So Nabi awal-awal lagi dah larang. Tiba-tiba orang kata, tapi ustaz, benda ni kan ada khilaf. Ada orang kata gini, orang kata gitu. Ada orang kata benda ni tak boleh tanah umum, tanah persendirian tak apa. Hadis Nabi ada kata macam tu ke? Larang bina atas kubur, Nabi kata untuk persendirian lain. Untuk saya secara peribadi kan, pernah tengok saya rasa benda ni punca yang keluar pendapat tadi sebab lepas daripada zaman para sahabat tabi'in, zaman kerajaan Mamluk ni kerajaan lepas daripada Abbasiyah. Kerajaan anak-anak keturunan hamba-hamba, gundik-gundik punya anak jadi raja. Dia bagi Mamluk. Dia orang lah mula start kubah Nabi yang hijau tu kan. Asalnya warna silver, dia orang buat. Warna perak. Dikekal sampai sekarang, masih lagi kubah tu dikekalkan. Tapi itu adalah antara rentetan sejarah yang berlaku pada Masjid Nabawi. So diorang ni buat benda tu. Jadi kebetulan ulama yang datang lepas tu tengok, dah buat. So diorang cuba nak cakap, jangan nanti menghiris hati kerajaan. Kalau hiris hati kerajaan ni kan, awak tak boleh cakap dah. So diorang katalah boleh tak ada panah persendirian, tak boleh pada tanah umum. Hadis Nabi tak ada asing ke pun. Tapi bila kita sebut tadi kan, benda halal jelas, haram jelas. Halal jelas, haram jelas. Tapi bila orang tu start macam tadi kan, Allah Ta'ala bersemayam atas arash, kalimah faham tak tahu cara, stop, habis. Tapi bila lelaki tu datang, dia tanya macam mana. Imam Malik nampak bahayanya orang ni. Sebab tengok, daripada asas itulah rentetan sampai zaman kita sekarang ni, banyak benda dah haram pun jadi halal. Haram ke? Haram, tapi ada orang kata habis yang haram jadi halal. Kadang sampaikan kes, ada orang tu dia persoalkan lagi, arak zaman Nabi arak apa? Sedangkan Nabi dah sebut dengan jelas. Sebenarnya kalimah khamrun, memang apa arak dibuat daripada anggur dipanggil khamr. Arak buat daripada benda-benda lain tak dipanggil khamr, nama lain. Tapi Nabi dah letakkan satu kaedah dengan lafaz Nabi sendiri dalam hadis yang sahih. Nabi kata kullu muskirin khamrun, semua memabukkan tu adalah khamr. Nabi masukkan sekali. Wa kullu muskirin haramun, semua mabukkan itu adalah haram. Masuklah dadah dan sebagainya. Apa kita buat zaman sekarang ni untuk mabukkan diri, semua haram. Semua haram.
Nabi dah sebut dah. Tapi dia orang punya, dia pusing lagi. Tapi lafaz khamr ni sebenarnya dia macam tu. Macam mana bila sebut bid'ah, Nabi katalah kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah tu sesat. Datang kita, tapi ustaz, bid'ah ni nampak tak benda yang bukan agama. Macam Imam Malik kata, apa bukan agama zaman para sahabat, takkan jadi agama pada zaman kita. Tapi orang masih lagi nak macam tadilah. Punca macam Imam Malik tu, Imam Malik halau lelaki tadi. Aku rasa engkau ni adalah, aku nampak engkau ni adalah pelaku bid'ah. Keluar. So keluar daripada majlis. Dan itu kita kata benda ni ketegasan para ulama tadi, kena tengok sebab apa. Sebab bahaya benda tersebut. Zaman kita sekarang kita rasa bila wujud orang macam ni. Kita diperintah oleh Ta'ala untuk bila dengar arahan Allah Ta'ala dan arahan Rasul, sami'na wa ata'na. Diajar kita untuk itu. Tapi bila dengar arahan Allah, arahan Rasul, kita soal, kita ulas, kita perdalamkan soalan. Apa jadi? Jadi macam ni zaman kita sekarang ni. Keluar apa Darul Ifta Mesir yang latest one, interest bank pun halal. Dalam soalan, dan sekarang jadi benda haram jadi halal. Bahkan benda halal boleh jadi haram. Benda halal boleh jadi haram bila kita memperdalamkan soalan. Benda asal okey, dia tak okey langsung. Macam benda-benda yang zaman kita sekarang ni, macam saya cerita kisah ni, saya ingatkan benda ni dah berhenti. Rupanya ada lagi kes basuh daging yang telah binatang kita sembelih dengan cara Islam. Lepas tu bila kita ambil daging tadi, memang akan ada darah-darah. Orang kita akan suka apa? Akan suka basuh. Bahkan basuh tadi sampai peringkat putih daging tersebut untuk hilangkan darah. Sedangkan Nabi dan para sahabat, diorang kira darah yang haram tu adalah yang turun dengan penyembelihan tadi. Darah dalam daging, dalam tulang, dalam urat halal. Hatta Aisyah ceritakan Nabi SAW pernah gigit daging, keluar darah, Nabi terus makan. Kita kalau gigit keluar darah, campak terus. Makan KFC dia tiba, astagfirullahalazim. Kita ambil tisu, ya Allah, astagfirullahalazim. Ni orang kita, saya tengok depan mata saya. Dia makan, dia nampak darah, campak terus. Ini kefahaman yang kena faham betul-betul. Sebab daripada kefahaman pelik ni, tuan-tuan tahu kan ajaran tu yang baru ni yang keluar, hadi minallah tu, antara ajaran dia adalah tak boleh makan daging. Saya pernah jumpa kaunseling dengan seorang perempuan dengan suami dia ikut ajaran tu. So isteri ni bawa suami dia datang sekali, dia tanya soalan dekat saya untuk jawab kat suami dia. Kalau suami dia tak bagi makan daging, dia stop, orang keluarga tak boleh makan daging. Lepas tu dia tuntut isteri dia kena taat dia. So dia orang datang untuk suruh saya jawab. Saya jawablah, saya kata pertama sekali, darah atau daging ni sendiri ada Islam yang dalam daging, dalam tulang, dalam urat tidak ada pengharaman sedikit pun. Yang haram adalah daging, darah tumpah ketika sembelihan. Lain-lain tu dalam tu tak ada benda pun, tak perlu sekian-sekian. Tak perlu masalah. Pasal diorang masalah yang timbul ni pasal diorang ambil Al-Quran, geng-geng ni dia baca Quran juga, tapi dia tak baca habis. Darah dalam Quran diharamkan dalam 4 ayat. Al-Baqarah 173, Al-Ma'idah 3, An-Nahl 115 dan Al-An'am 145. 3 tempat ni disebut darah je. Diharamkan atas kamu bangkai darah. Tak sebut darah apa. So siapa-siapa baca ini saja, dia akan start darah ni adalah najis lah, haram. Tapi ayat 145 Al-An'am jelaskan bahawa darah yang tumpahkan sembelihan itulah yang haram, bukan darah yang lain-lain. Jadi bila sebut macam tu kan, diorang baca 3 ni keluar satu hukum. Saya ingat ada seorang abang ni, dia cerita saya apa. Dia kata mak mertua saya kalau masak daging ustaz, kari dia sangat sedap. Tapi saya tak makan daging yang mak mertua saya masak gulai tu. Sebab dia hirisnya daging tu halus-halus, nipis-nipis supaya bila basuh mudah. So bila makan daging tu dia kata ustaz rasa macam makan kain. Macam makan kain dia. Saya tak makan. Kadang-kadang orang tengok ipa-ipa tampak saya cedok-cedok kuah gulai tu kan. Makan nasi gulai kan, tak ambil daging.
Dia kata, tak boleh daging. Saya kata tak boleh lah. Keras gila kan. Benda tu tak ada rasa. Ini masalah yang kita kata timbul sebab tadilah memperdalamkan perbincangan. Nabi tak pernah buat benda tu. Nabi tak pernah runsing pun tajuk tu. Tapi kita duk detailkan persoalan, akhirnya last sekali jadi hukum. Hukum baru dia apa? Makan gulai tu okey. Kuah gulai kena baju, tak boleh buat sembahyang. Tak boleh solat. Sebab apa? Ada najis. Tapi masuk mulut tadi buat apa? Makan. Halal lah, halal. Tak najis. Kena baju jadi najis. Kita ingatkan benda dah lama. Dia kata sampai sekarang, Ustaz, untuk saya masak punya tu, dia akan basuh daging sampai putih. Ni benda-benda yang punca dia adalah fikir banyak sangat. Kalau tak ada agama haram, kan yang pergi pening kepala, kenapa? Tapi kan ayat ni kata, kita ada ayat Quran, kita ada praktis Nabi. Sebila kita nak faham Quran tadi, tengok Nabi. Bukan kita faham Quran, tak tengok Nabi. Nak faham sendiri je. Tak boleh. Macam tu. Sebab tu Nabi ni, macam disebut dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 44. An-Nahl 44 Allah nyatakan, wa anzalna ilaika dzikra, yang kami turun pada Muhammad. Dzikr itu Quran tu. Litubayyana lin-nasi, untuk kau jelas kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa turun kepada mereka. So ini yang kita katakan tadi kan, oleh Imam Malik rahimahullah, disebut dalam Hilyah Al-Awliya Abu Nuaim Al-Asfahani jilid 6 muka 325, Akidah Salaf Ashabul Hadis Imam Syekh As-Sabuni muka surat 17-18, At-Tamhid jilid 7 muka surat 151, Asma' dan Sifat Imam Baihaqi muka surat 407, dan berkata Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari jilid 13 muka surat 406. Sanad dia adalah bagus, disahihkan oleh Zahabi dalam kitab Al-Ulu. So ini semua ni rujukan perbualan Imam Malik tadi menjelaskan kita penolakan terhadap fahaman ilmu kalam yang menafikan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau Allah Taala dilihat, dia bertempat dia makhluk. Yang sekarang ni idea ni sampai sekarang masih berjalan. Orang kata Allah tak bertempat, itu adalah ajaran ahli kalam Mu'tazilah, bukan ajaran ahli sunnah. Baik, wallahu a'lam, kita berhenti sini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.